Boleh sambung sikit insya-Allah. Boleh salin boleh. Okey, tengok lagi muka surat 17. Dan muka surat 17. Dia kata perbicaraan hukum orang yang masbuk. Orang yang masbuk iaitulah orang yang tidak terpanggil tidak sempat berdiri bersama imam qadar pertengahan bacaan orang ramai, ataupun dia ketinggalan daripada imam. Dia kata sebagaimana dalam huraian yang lepas bahawa orang masbuk atau makmum itu ialah makmum yang tidak sempat berjemaah dalam masa qiyam atau berdiri imamnya sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Al-Fatihah hingga tamat mengikut perbicaraan pertengahan di kalangan orang-orang ramai. Ni kena ambil faham ni. Kalau boleh tanda sikit dah makmum yang masbuk ni, iaitu ni makmum yang tidak sempat berjemaah dalam masa qiyam berdiri imamnya sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Fatihah hingga tamat mengikut pembacaan tu pertengahan di kalangan orang ramai. Ini berlaku pada setiap rakaat. Faham masbuk tu? Dia tak tulis pun masbuk ni iaitu orang yang tidak sempat berdiri ataupun tidak sempat membaca Fatihah qadar pertengahan pada rakaat ke berapa-apa tak sebut. Nampak tak? Jadi berarti masbuk ini boleh berlaku pada setiap rakaat. Kalau kita sempat baca Fatihah qadar pertengahan bersama imam, kita disebut muafiq. Kalau kita baca tidak sempat pertengahan, bacaan pertengahan bersama imam, kita masbuk. Faham tak? Lagi kalau kita faham sini, nanti masalah-masalah yang datangkan kita akan faham. Tengok lagi dah, dia kata umpamanya seorang makmum masuk bersembahyang jemaah lewat, iaitu ketika imam membaca surah Al-Kafirun hampir tamat pada rakaat yang pertama. Makmum itu di mana dinamakan orang masbuk sebab apa? Kerana masa qiyam berdiri imamnya itu tidak sempat dan tidak membolehkan ia membaca Al-Fatihah hingga selesai. Nampak tak? Okey, contoh gini buat masalah ya. Okay, Salihin bangun. Salihin baca Al-Kafirun, ingat tak? Ingat baca. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma. Ni, catat di tengah baca kan, saya baru mari ya. Saya pun Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ayo kak, saya boleh kak tak? Saya boleh kak tak ni? Bapa tak boleh? Masbuk lah ni. Jadi pening dah. Dah badang dah lah. Itu kau muafiq. Kan saya masbuk, saya mari lambat. Saya kata dah, ni kedak sedar. Kesedak ingat dengar Salihin baca, badak sedar saya mari mayang. Kan saya kata dah, saya mari ni tak dengar dah. Galik dia. Mula. Salihin tak boleh mic Dia galik dengar dah. Dia kita dengar Quran pula. Orang duk khabar saya mari ni tak apa tak dengar. Mula. Okey, Salihin baca. Ni. Saya baru mari ni. Ya ni tak imam ni, saya mari. Saya mari. Allahu akbar. Baca terus Fatihah ni. Tak tunggu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Andi kakak. Saya boleh kakak tak? Tak boleh. Radang dah lah. Aduh. Saya masuk. Baca slow pula sini. Kan saya mari lambat, betul tak? Dan saya sempat tak berdiri 3 hari ni. Ada orang, jadi saya masbuk lah. Dah pilih rokok, saya boleh rokok. Tinggalkan Fatihah saya. Salihin kata letih lah baca. Salihin kata tak boleh baca kau aku. Saya tak boleh baca kau. Masbuk lah tu.
Faham tak? Jadi saya kan lambat adik kan? Rasanya baca selur. Rasanya baca selur berkesan rasa. Rasa baca selur berkesan. Dah pegat gigi saling itu baca selur. Faham tak? Itulah kan? Gitu. Jadi saya boleh rokok lalu lah. Imam tanggung Fatihah saya. Mana imam dah baca dah dia kan? Ya, dia kira memadai dah. Untuk hak saya pun pandang dah. Betul, nanti dia akan kabut lagi. Sabar. Kat dia akan beritahu. Masa mana kita yang dikira boleh pada panggil boleh rakaat ataupun tidak. Nanti tengok lagi. Okey, tadi faham soalan tu? Tetapi sekiranya seorang makmum masuk berjemaah sembahyang Isyak, ketika imamnya hendak memulakan baca surah Ad-Duha, selepas Al-Fatihah, makmum dikira dinamakan muafiq kerana masa berdiri imamnya sempat ia membaca surah Fatihah mengikut pembacaan huruf orang ramai. Ni pula. Contoh gini, saya mari terimam baru nak start baca Wadduha. Ingat tak surah Duha? Ingat? Okey, baca. Saya pun Allahu Akbar baca Wadduha. Saya mari Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Batas habis dia pun rokok. Saya boleh rokok tak? Ni susah sikit. Saya habiskan Fatihah sebab ulama kata surah Ad-Duha dengan Fatihah ni kalau mengikut perkiraan orang ramai, Ad-Duha lebih panjang daripada Fatihah. Jadi saya kan start baru permulaan. Saya kalau kira baca pertengahan, makna dah habis. Faham tak? Jadi saya kena habiskan Fatihah. Saya dikira masbuk ke muafiq masa tu? Muafiq. Sebab kalau baca Wadduha mesti kurang-kurang lebih 30 saat. Itu orang standard baca. Kan Fatihah pertengahan 30 saat ni kan. Jadi kalau Wadduha 50 saat. Jadi berarti kalau saya mari terimam baru baca Wadduha, saya kena habiskan Fatihah. Sebab saya muafiq. Sebab masa tu kedang. Dah kalau surah Yasin untuk imam baca. Saya baru masuk. Gitu lah. Melainkan saya mari kalau gini pula. Terimam nak habis dah Wadduha. Saya baru sapa. Saya boleh rokok dah. Contoh terimam bangun pula. Terimam baca. Kat ngelah dah. Kan? Fa'amma binikmati. Saya baru mari. Allahu Akbar. Dia rokok. Saya boleh rokok tak? Boleh. Sebab apa? Sebab masbuk. Sebab saya tak sempat. Dan saat ni kalau ia mula-mula baca, saya tak boleh rokok sebab masa tu kira dang. Saya juga baca hujung-hujung. Baca hujung-hujung lah. Jadi kali baca hujung dah, berarti saya tak sempat 30 saat kan, betul tak? Kalau dia start mula-mula baca Wadduha, saya baca Fatihah, kalau pertengahan mesti habis. Betul tu. Jadi kalau dia baca ngelah dah ataupun tengah dah, saya boleh turun sujud sama dengan rokok sama dengan dia. Okey, boleh faham? Boleh. Senang je kan? Easy. Tu kata kalau pandai dah muafiq, masbuk very very simple. Ya gitu je. Very very easy. Faham muafiq dulu baru masbuk. Ya, kalau tak faham muafiq akan pening faham masbuk. So, saya kata masbuk kalau faham muafiq, masbuk sangat senang. Okey, baca lagi. Orang masbuk atau makmum yang masbuk, hukumnya dimaafkan meninggalkan bacaan Fatihah kerana surah Al-Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahaja oleh makmum itu semuanya ditanggung oleh imam. Mana Fatihah kita yang kita tak baca tu imam sudah bacakan untuk kita. Tu maksud imam tanggung. Okey, habis itu. Lalu kata dia syarat-syarat masbuk pula. Tu. Syarat-syarat masbuk seperti berikut. Yang pertama, hendaklah imamnya suci daripada hadas dan najis. Tu. Yang kedua, hendaklah rakaat yang makmum masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih. Umpamanya rakaat kelima. Betul? Gana contoh imam dia tak ingat. Dia tak ingat, dia tambah serakaat lagi. Kita baru mari. Nampak tak? Jadi rakaat yang imam yang kelima itu Fatihah dia tidak tanggung untuk Fatihah kita. Tu. Yang ketiga, hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rokok. Ni Kak, saya dah tanya.
Hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rokok dan mempunyai tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok. Contoh kan? Nak tahu kita dapat ke tak rakaat tu macam ni. Okey, Salihin, kita try rokok. Allahu Akbar. Saya baru mari. Saya Allahu Akbar. Terus rokok dah. Jangan baca apa-apa pun. Okey, terus rokok. Allahu Akbar. Rokok dulu, rokok mula. Okey, saya sempat sekadar tamakninah. Tamakninah panjang mana masa dia? Panjang juga. Subhanallah, lebih kurang 2 saat ataupun sesaat lebih. Jadi kalau rokok mula Salihin. Allahu Akbar. Saya pun mari. Allahu Akbar. Saya dang ni. Jadi saya dapat tak rakaat ni? Dapat. Kena tambah rakaat tak? Tak payah. Okey dah, tidak perlu tambahkan rakaat. Kalau saya tak sempat, contoh gini, Salihin tak rokok dah. Allahu Akbar. Okey, saya baru mari. Allahu Akbar. Saya rokok, selisih gini. Hamidah. Nanti kena tambah 1 rakaat. Sebab selisih. Ya nak sempat bersama imam qadar tamakninah. Dan rokok tu mana? Dan duduk 2 saat sama dengan imam. Kalau selisih, nanti kena tambah 1 rakaat. Dia kata dan contoh dan gambaran masbuk adalah seperti berikut. Contoh yang pertama, setengah daripada makmum itu, ni tengok malam ni. Terkata setengah daripada makmum itu pada mulanya dia adalah orang muafiq. Pada setengah makmum ni mula-mula dia orang muafiq. Jadi contoh rakaat pertama boleh berlaku jadi muafiq berapa sebab? Yang pertama kita datang bersama imam, takbiratul ihram dan sama imam. Yang kedua, kita berdiri bersama imam 30 saat. Jadi contoh seorang ni dia mari, dia takbiratul ihram sama dengan imam. Jadi dia erti rakaat pertama muafiq. Okey tu. Tengok sebab dia kata setengah daripada makmum itu pada mulanya ia adalah orang muafiq. Rakaat pertama dia muafiq. Okey. Dalam menunaikan peraturan-peraturan semayangnya ia terlewat. Belum sempat ia bangkit qiyam, tiba-tibanya imamnya telah rukuk atau hampir rukuk. Hukum makmum itu ialah orang yang masbuk. Jika sempat qiyam dan terus rukuk sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, maka ia mendapat rakaat itu dimaafkan ia meninggalkan Fatihah. Faham lagi? Kalau kata hak tadi faham ni. Nampak? Rakaat kedua ni. Rakaat pertama, okey, contoh Salihin. Saya datang sama dengan Salihin. Saya Allahu Akbar. Saya masbuk ke muafiq? Muafiq sebab saya dam. Kenapa? Ia takbiratul ihram, saya ada dah, saya pun takbiratul ihram. Saya muafiq. Okey, saya rakaat pertama wajib habiskan Fatihah sebab saya muafiq. Ni untuk sembahyang zuhur dah. Okey, contoh. Salihin pun rokok. Okey, saya pun dah balik dah habis ni saya rokok. Lepas tu rakaat kedua pula ni. Salih bangun. Allahu Akbar. Okey, rakaat kedua kan? Saya rakaat kedua. Saya baca pertengahan, mungkin Salihin dibaca laju. Saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Allahu Akbar. Saya masbuk ke muafiq? Ya, masbuk. Faham tak masbuk dah? Sebab saya tidak sempat berdiri 30 saat dengan Salihin pada rakaat kedua. Jadi apabila Salihin rokok, saya terus rokok. Dah Fatihah saya? Tanggung. Tanggung. Ya, Salihin tolong tanggung. Faham Salihin bandar kita. Faham? Faham. Nanti esok pergi kat sekolah ajar kawan-kawan pula ni. Boleh? Boleh. Betul. Faham lagi? Jadi kalau gini comel tak semayang? Kita tengok. Comel tak? Rokok-rokok belaka. Sebab tu kata untung kalau kita dapat untuk imam laju. Betul tak? Tak payah pilih benda. Tak perlulah pilih benda. Pilih lah dah. Tak perlulah baca Fatihah panjang-panjang. Tapi syarat dia ingat ni mesti rokok biar bersama imam. Jabat itulah bila imam rokok, kalau imam baca laju ni jangan lambat-lambat, jangan terhege-hege. Sebab ia nak mesti rokok bersama imam qada tamakninah. Kalau tak sempat nanti kita kena tambah serakaat. Lepas tu bayang jemaah ni nampak tak penting ni? Penting nak tahu ni. Kalau salah batal. Salah batal lagi. Nanti kita tunjuk buat batal pula lagi, sabar. Yang boleh jadi tak sah.
Besar kan. Cuba baca mula, cik tengok. Kalau kata faham masalah ni, fahamlah apa hak dalam kitab ni. Dia kata tengok ni, setengah daripada makmum pada mulanya dia adalah muafiq. Berarti kita faham saat ni, rakaat pertama Dia tadi orang muafiq. dia sama dengan imam kan. Dia mari. Dia muafiq lah rakaat pertama. Rakaat kedua tak ni. Belum sempat ia bangkit qiyam, tiba-tiba imamnya telah rakaat. Contoh dia lambat bangun. Faham tak? Orang tua kan, orang uzur kan, dia bangun lambat. Gana Salih contoh. Salih bangun. Contoh kan saya sujud dah rakaat kedua lah ni. Rakaat pertama sujud, okey, Salih pun bangun. Allahu Akbar. Salih bangun. Saya lambat bangun kan, orang tua kan, sakit pinggang, sakit lutut. Jadi pun saya pun bangun. Allahu Akbar. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Allahu Akbar. Saya ni, gana ni. Masbuk ke muafiq Awak ni. Masbuk. Kalau Salih rokok, saya boleh rokok lalu. Udah pening dah ni. Masbuk muafiq, masbuk muafiq. Mabuk ni, bukan masbuk dah ni. Aduh lah, mabuk ke aku ni? Salih ni. Ikut rokok lah. Apa tak? Comel kan bayang tu kan? Sup rokok lah tu. Ingat 30 saat tu. Jadi saya lambat bangun. Jadi saya sepak dah 30 saat ni. Dah bila dah masbuk ke muafiq? Masbuk lah. Aduh. Ikut imam terus lah. Pastikan piadam sama rokok dengan tu imam. Baru boleh rakaat tu. Kalau dia buat kokeh-kokeh nak rokok ambuh, nak rokok ambuh kan. Waktu kena tambah lagi rakaat. Kalau tak tambah batal. Gitu. Tu kata ni setiap rakaat ni kenapa? Ni rakaat kedua kan. Boleh berlaku muafiq kat ni. Tu. Silap berlaku muafiq juga. Faham lah tu. Saja je sebut salah ni. Mana kalau baiki tu reti lah tu. Kalau ustaz kata muafiq, muafiq ke. Mana tak faham mana ke. Kita buat contoh selalu. Buat contoh selalu. Pandai. InsyaAllah. Okey, habis itu. Tengok tu. Jika sempat qiyam dan terus rokok, tadi kata sebelum imamnya bangkit daripada rokok, maka ia mendapat rakaat itu dimaafkan, dia meninggalkan bacaan Fatihah. Contoh kedua pula, didapati kebanyakan imam-imam yang semayang terlalu cepat membaca bacaan di dalam semayang. Ni bagi orang nak semayang untuk semayang dengan tu imam cepat pula ni. Dia tak perlu khabar ke Tok Imam dah. Tok Imam minta maaf sikit, Tok Imam saya nak khabar. Jangan laju nak Tok Imam. Dah ulama ajar kita. Apa tak? Cara untuk semayang dengan imam laju. Dengar boleh. Dia kata apabila makmum berdiri qiyam daripada sujudnya, didapati imamnya sudah rukuk. Dan ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah, maka hukumnya wajib ke atas makmum itu rokok bersama-sama imamnya, kerana ia seperti orang yang masbuk. Ni dipanggil masbuk rokaat masbuk rokaat. Dan ia mendapat semayang rokaat itu. Begitulah hukumnya jika hal keadaan seperti itu berlaku setiap rokaat. Garis sikit tu, setiap rokaat. Sekalipun berlaku setiap rakaat sekalipun kalau makmum itu meneruskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk dan bangkit daripada rukuk, sedangkan ia masih menyempurnakan bacaan Fatihah, atau dia dapat rukuk bersama imam tetapi belum sempat ada tamakninah, imamnya telah bangkit daripada rukuk, maka luputlah daripada rakaat itu dan hendaklah ia melakukan apa yang diperbuat oleh imamnya. Dan selepas salam imamnya, makmum berkenaan dikehendaki tambah serakaat lagi. Ni kan masalah ni. Tak apa, kita tunjuk masalah ni kan. Tu. Okey, nah. Kita suruh apa? 12.50 kan? Dapat tu kan kita nak terus ke, kita nak main soft lewat sikit ke, nak rehat main soft lupa kan? Kalau terus sikit je ni, kau dua rasa habis kan? Terus ada, boleh balik dulu lagi main soft lewat sikit kita buat terus dulu lah. Sebab kalau berhenti lagi sikit je lagi pun tak banyak lah.
Okey, masalah ni dia kata gini. Okey, imam dan makmum ni masa sujud contoh. Okey, saya sujud dengan Salih. Ni untuk rakaat kedua contoh. Salih bangun, Allahu Akbar. Saya lambat sikit bangun ni. Saya lambat ni. Saya bangun, imam pun rokok. Rokok. Saya teruskan rokok lalu ni. Tak payah baca Fatihah benda-benda tak? Kalau saya sempat rokok bersama imam pada tamaknina, berarti saya dapat rakaat saya. Kalau saya tak sempat, kena tambah 1 rakaat lagi. Jadi orang masbuk jaga molek dia. Contoh orang mari lewat pun macam ni juga. Okey, saya bang. Saya ni ambil rokok. Saya teruskan juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rokok. Saya tak rokok lagi. Dia i'tidal. Allahu liman hamidah. Saya boleh tak rokok? Tak boleh. Saya kena terus i'tidal, nanti kena ikut. Faham tak? Sebab tu batal bayar ni. Kalau saya masbuk, imam sudah i'tidal, saya baru turun rokok, batal sembahyang saya. Saya terus kena berdiri dan nanti kena tambah 1 rakaat. Sebab tu kata kalau masbuk jangan main-main, jangan gurau-gurau dah. Kalau selisih tak pergi. Perkara yang serius. Perkara yang serius ni. Perkara yang serius. Kalau saya dah mana berselisih, itu tak ada masalah. Ni imam i'tidal dah, saya masbuk. Saya turun lagi. Ada boleh? Ya sebenarnya saya kena terus i'tidal dan nanti kena tambah serakaat. Okey, itu maksud dia tu, faham tak? Berlaku pada setiap rakaat. Jadi kalau imam laju, kita berdiri lambat ke, bila imam rokok, terus rokok. Jangan habiskan Fatihah. Tapi kalau imam tu baca standard, baca dia 30 saat ataupun 40 saat, kita kena habiskan lah. Sebab kita kira muafiq masa tu. Ni imam yang baca laju ni. Laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita baru iyyaka na'budu, imam rokok, terus rokok. Kita hanya baca standard kan. Kalau imam laju tak perlu kita baca laju. Kita hanya baca standard. Kalau sempat habis kita muafiq, kalau kita tak sempat habis kita masbuk. Okey, habis itu. Mengikut apa yang disebut oleh Al-Allamah Shibrul Malisi, bahawa sunat kepada orang masbuk tidak membaca apa-apa bacaan sunat selepas takbiratul ihram, tetapi hendaklah membaca Fatihah sahaja, kecuali ia menjangka sempat membaca Al-Fatihah dan membaca zikir yang sunat itu, barulah dia boleh berbuat demikian. Baca lagi. Contoh yang ketiga pula, seorang masbuk yang berjemaah dengan imam. Maksud masbuk macam mana? Dia tidak sempat berdiri bersama imam qada 30 saat. Apabila rokok imamnya dan makmum yang masbuk belum lagi sempat membaca Fatihah, di mana ia tidak membaca apa-apa kecuali Fatihah, hendaklah ia tinggalkan bacaan Fatihahnya dan wajib ia mengikut imam rokok. Contoh begini. Saya mari lambat. Okey, saya mari lambat. Okey, Salihi Allahu Akbar, saya dah mari ni. Okey, dah molek saya mari Allahu Akbar, saya baca bismillah, imam rokok. Okey, saya macam mana ni? Terus rokok ni, jangan baca apa-apa ataupun saya tak baca benda-benda lain dah. Saya terus bismillah kan. Mula sekali lagi, ulang. Allahu Akbar. Okey, saya ni semayang kan. Saya mari, saya pun Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ada rokok. Saya macam mana? Terus rokok, betul Allahu Akbar. Tapi kalau gini pula, dia ada lagi dia tunjuk sini. Contoh saya masbuk ni, saya mari lambat. Saya ni tengah semayang dah. Allahu Akbar. Saya baru mari Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Allahu Akbar. Saya boleh rokok tak? Tak boleh. Sebab apa saya tak boleh rokok? Sebab baca sunat dah. Sebab saya baca sunat. Tu kata jaga kan. Lepas tu bila saya rokok, saya nak buat kan? Jangan rokok. Saya kena berhenti baca sunat. Saya kena Fatihah, cover balik. Apa gini? Faham. Bukan jadi muafik dah. Kita hanya baca qada hak saya baca Allah Akbar kabirah cuma ada. Saya kena cover balik baca cuma tu Fatihah.
Okey, saling rokok contoh saya kan saya Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Saya boleh rokok ni. Saya pilih saling rokok terus berhenti bismillahirrahmanirrahim. Okey, rokok. Kalau dan boleh rokok tadi. Tiba-tiba saya panjang. Contoh, mula saya dengan semayang ni. Allahu akbar. Okey. Ya mayang dah saya bawa lagi. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran alhamdulillah. Allahu akbar. Rokok. Saya tak boleh rokok Kalau saya rokok ke batal semayang. Batal sebab dia baca sunat Jadi saya kena cover saya baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Saya tidak. Allahu liman hamidah. Saya nak kena lah. Tak ya habis dah. Ikut terus. Ikut tidak terus. Ikut tidak terus dah kena rokok ke? Batal. Betul. Betul Salim kata. Batal. Jadi saya habis saya kena tidak lalu dah. Saya tak boleh dah tu rokok. Sebab apa tak boleh rokok? Sebab tidak tu buku pendek. Segi iman sudah berada di tidak dah. Buku pendek. Buku pendek. Betul ya, tidak buku pendek. Faham kan? Boleh faham? Sebab tu saya kata kalau mari lambat jangan baca hak sunat. Sebab kalau baca sunat dia akan jadi gitu. Takut nanti tak ada. Tak ada, betul. Mari lambat baca dulu Fatihah boleh rokok tak sama imam? Boleh. Kalau baca hak sunat boleh rokok? Tak boleh. Dia kena cover balik. Contoh ulang kali biar banyak biar nampak mula. Allahu akbar. Semangat tu imam ibu. Semangat tu imam. Saya baru lagi. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran alhamdulillah katsiran. Allahu akbar. Saya kena berhenti dah baca iftitah jangan sambung ni. Bila imam rokok saya kena berhenti. Saya kena cover dengan Fatihah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami Allahu liman hamidah. Saya pun tak boleh lah. Saya berhenti habis dah cover kan. Saya terus iktidah, terus sujud, nanti saya kena tambah serakaat. Sebab apa saya kena tambah? Saya dah rukuk bersama imam. Boleh kan? Gitu. Sebab tu kata jangan baca hak sunat kalau mari lambat. Terus bismillah imam rokok boleh ke? Boleh. Pak ni ramai orang silap faham tu tak? Ramai benar lah. Tak belajar kok tu kata jadi batal mayang. Ni tahu batal? Batal semayang. Saya ulang kali lagi. Dah kali ini pula. Okey, saling mayang dah ni. Allahu akbar. Saya baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu akbar. Saya bila rokok kan auzubillah kan sunat kan. Saya baca pun cover balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah. Saya dan laju mati. Laju nak tahu rokok sama ni. Laju dengan terima. Mula dari mana? Dari mana laju kan? Okay. Saya mari mula. Allahu akbar. Okey saya pun A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu akbar. Saya rokok kan sebab saya alhamdulillah saya cover sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Dan Sami Allahu liman hamidah. okey, saya dapat rakaat ni. Dapat. Jadi kena tambah tak? Gitu. Dah kalau gini pula tengok pandang ni. Ambuh kabur. Okey, Salih. Allahu akbar. Saya mari. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sami Allahu liman Dah mana hamidah. saya pick up tu tidak mana saya nak buat? Tidak lalu. Tidak lalu ke saya rokok? Tidak lalu. Tidak lalu. Berhenti sini lalu lah. Tak payah kali saya turun kat rokok? Batal. Okey, pandai Salih. Tengok ajar sekali Masya Allah. Betul tu. Terus tidak ni jangan turun. Kalau turun batal sebab imam sudah tidak. Saya buku pendek dah. saya cover tu dok dan tak apa dah. Dia mesti kena cover balik. Sebab saya baca sunat. Kalau saya tak baca sunat, saya boleh rokok sedap lalu ya. Dah sebab saya baca sunat, saya kena cover balik. Dah bila saya cover, dah boleh habis cover memang tidak dah. Saya kena terus tidak dan kena tambah serakaat lagi. Ini untuk orang masbuk jangan tukar. Gitu.
Oh, pandai saya. Senang je. Tu kata kalau nak hantar ngaji agama dah, hantar cerdik. Suka. Jangan pilih hak 5T dia kata. Letih tu kubur tu siap serak tekak dia. Ni tengok sekali je faham lalu dah. Dah senang kerja panggil. Habis itu. Tengok lagi. Dia kata lagi dah. Contoh ketiga tu sambung dia. Seorang macam mula dan contoh ketiga. Seorang masbuk yang berjemaah. Kalau faham tadi, faham ni masalah ni. Seorang masbuk yang berjemaah dengan imam. Apabila imamnya rakaat dan makmum yang masbuk belum lagi sempat membaca surah Fatihah, di mana ia tidak membaca apa-apa kecuali Fatihah, hendaklah ia tinggalkan bacaan Fatihahnya dan wajib ia mengikut imam rakaat. Ini faham? Sebab ia baca dalam Fatihah. Ia boleh ikutlah imam. Kerana Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian saja itu semuanya ditanggung oleh imam. Jika makmum yang masbuk itu bertabiat lambat pula, bacaannya sekalipun tidak wajib ke atasnya membaca lebih daripada kemampuan yang dia dapat. Dia masuk lambat, dia baca qada tu je lah. Bila imam rakaat, boleh rakaat lalu. Berlainan kepada makmum muafiq yang lambat bacaannya, dia dikehendaki menghabiskan bacaan Fatihahnya dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya sebagaimana dalam perenggangan yang lepas. Kalau imam tu baca qada pertengahan dah, apa dah? Lepas tu dia habis, mana dia nak mari itu dan dia besen bacaan lambat, tu dia kena pergi. Faham? Ini kalau makmum masbuk tak perlu pergi. Nanti baca dia. Contoh keempat pula. Jika seorang makmum yang masbuk rakaat terkemudian daripada imam sebab ia membaca Fatihah hingga bangkit imamnya daripada rakaat, maka luputlah rakaat itu dan wajib atasnya tambah 1 rakaat lagi selepas imamnya. Ni ada dalam kitab sebut kan. Saya tengok dalam kitab Sulamus Subyang, dia kata makmum yang masbuk rakaat apabila imam sudah berdiri batal. Tapi dalam kitab ni dia kata luput fadilah ni dah, kena tambah 1 rakaat lagi. Jadi kalau mengikut pendapat ni dalam kitab ni, imam sudah iktidal, kita sibuk baca Fatihah, kita baru rakaat, nanti kita kena tambah 1 rakaat. Tu. Nampak tak? Tu. Ataupun dia rakaat ni, imam iktidal, dia rakaat, ataupun dia berselisih. Nampak tak? Ni kena tambah 1 rakaat untuk makmum masbuk. Contoh dia mari lambat dah kan, imam rakaat, dia baca Fatihah dan molek dia habis tu, imam iktidal, dia baru rakaat, dia kena tambah. Tu. Kalau boleh, pakai pendapat asal gitu. Bila kita lambat, imam sudah iktidal, kita terus iktidal, jangan terus rakaat. Ini boleh juga kita tafsir masalah ni adalah apabila imam rakaat dan kita perhati dan molek jadi selisih, tu kena tambah rakaat tambah 1. Tu. Contoh yang kelima, seorang makmum masbuk bersemayang berjemaah sibuk membaca zikir yang sunat. Tiba-tiba imamnya rakaat sedangkan ia belum membaca surah Fatihah. Ni contoh kan, dia masbuk sebut masbuk macam mana? Dia mari lambat contoh. Dia tak sempat bersama imam 30 saat, betul? Tiba-tiba dia baca iftitah. Makmum itu wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah sekadar huruf-huruf yang dibaca dalam zikir sunat itu. Awasan itu tak masalah. Dan ia dikehendaki menggunakan istihad pada zongnya dalam hal ni. Jadi kita baca Allahu Akbar kabiran, qadar mana? Imam rakaat, kita boleh rakaat lagi? Tak, kita wajib cover dengan Fatihah, qadar, iftitah kita baca. Ni kena atas jalan zong kita. Rasa panjang ni kita baca. Qadar. Kalau kita baca dah molek, kita habis imam rakaat lagi, kita kesempat, berarti kita dapat rakaat ni. Kalau kita cover, tiba-tiba imam iktidal dah, kita terus iktidal, nanti tambah 1 rakaat. Contoh keenam, jika seorang makmum yang masbuk itu diam, dia senyap je, dia mari takbir Allahu Akbar, dia tak baca benda tanpa membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram sehingga imam rakaat. Dia sebenarnya gini kita kalau mari lambat,
lepas takbiratul ihram terus baca Fatihah. Hak ni je mari lambat, ia senyap, dia tak cuba benda. Wajib ke atasnya membaca Fatihah qadar masa yang dia diam itu. Dan ia dikehendaki menggunakan istihad pada zamnya dalam hal ini. Kerana pula masalahnya. Okey, Iman, mayang Iman. Allahu Akbar. Okey, saya dia tengah mayang kan? Saya Allahu Akbar. Saya duk baca benda kan? Dia pun rokok. Allahu Akbar. Bila tak imam rokok, saya tak imam rokok ni. Pada sebab saya senyap. Dah lepas tu saya nak kan? Baca Fatihah qadar hak dia saya panjangnya. Kalau 2 saat, saya terus kena baca Fatihah 2 saat untuk cover diam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami Allahu liman hamidah. Saya pun lagi. Kena nak buat? Terus? Tidak. Tidak. Nampak tak? Nanti saya kena tambah serakaat lagi. Okey, pandailah tu imam tu ni. InsyaAllah. Senang kan? Senang saja. Habis itu. Baca lagi. Apabila makmum yang masbuk itu selesai membaca Fatihahnya kerana meninggalkan zikir atau sunat di dalam diamnya dalam apabila makmum yang masbuk itu selesai membaca daripada Fatihah kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya di dalam contoh yang kelima dan keenam di atas, kemudian wajib ia rokok lah. Jika ia dapat rokok dengan iman sekadar tamakninah dengan yakin sebelum imannya bangkit daripada rokok, maka ia dapat rakaat tu. Jika imannya telah bangkit daripada rokok sedangkan ia baru selesai membaca Fatihah, atau ia sempat rokok dengan imannya tetapi tidak ada tamakninah, maka luputlah rakaat tu dan dia dikehendaki tambah 1 rakaat lagi selepas daripada salat imam. Dan malah ia habis cover kan, ia rokok imam selisih, tu dia kena tambah pula 1 rakaat ni. Jadi kesimpulan cara yang paling mudah kita buat adalah ikut imam. Bukan yang betul ikut imam, tapi terus baca Fatihah. Nampak tak? Tak payah baca iftitah, tak payah baca a'udzubillah. Betul. Tak payah diam, terus Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam rokok, terus rokok. Imam tengah rokok dah, Allahu Akbar, terus rokok ladu dah. Kalau imam masih diri, baca qadar Fatihah qadar mana sempat dia. Gitu. Dan jika imannya sudah mengangkat kepala daripada rokok dan makmum yang masbuk itu masih lagi belum sempurna bacaan Fatihahnya, wajib ke atasnya niat mufarakah. Ini lagi susah. Bagaimana diterangkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawim, diterangkan oleh Syarbini dalam kitab Mughni, dan diterangkan oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, mengikut pendapat Syekh Al-Islam, Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Abu Zakaria Al-Ansari. Pula bahawa makmum yang masih belum sempurna baca Fatihahnya sedangkan imannya sudah mengangkat kepala daripada rokok, tidak wajib ke atasnya niat mufarakah. Bahkan diberi pilihan antara mufarakah atau tinggalkan rokok dan sujud bersama imam. Saya puzzle. Saya puzzle. Saya puzzle kan. Okey, jadi ambil pilihan hak ni apa? Bila imam sudah turun rokok, kita dah rokok ni kan, kita nak perhabiskan Fatihah saat ni kan, ataupun nak cover Fatihah. Imam i'tidal, kita terus i'tidal dan tambah 1 rakaat. Jadi kau hok kerja lah, betul tak? Kau hok kerja. Jadi nak cara mudah kan? Kan tak imam? Terus takbir, terus baca Fatihah. Lepas tu imam rokok, kita boleh? Rokok. Kalau kita baca iftitah, kita boleh rokok tak? Tak boleh. Lepas tu kita nak buat kan? Baca Fatihah dulu. Baca Fatihah pada hak kita baca iftitah ni. Kalau kita sempat rokok bersama imam kalau tamakninah, kita dapat rakaat ni? Dapat. Kalau tak ada? Tak dapat. Pandai dah. Dah salih insya-Allah kita. Apa dah tu kata dia. Nak pilih sikit. Masbuk Jumaat pula. Nampak tak? Masbuk Jumaat. Ni sikit je. Dan sebagaimana telah dimaklumi bahawa sembahyang Jumaat diwajibkan dengan berjemaah, yakni tidak sah Jumaat
kecuali dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil ataupun yang sempurna, iaitu orang yang berakal, cukup umur, mereka dan mustautin. Ni kita macam mula mustautin ni panjang juga. Tahu dah. Tu mula salina. Sebab lapar perut orang. Tengok lagi ya. Okey, baca sedikit. Tengok ni, Jumaat wajib orang yang mustautin. 40 orang. Orang mati. Orang nak mati kat situ. Orang nak mati kat situ. Masuk dah tu kan. Tadi masa dah jam 1 malam-malam. Masuk? Abang tu tahu dah. Masuk dah. InsyaAllah. Untuk maklumang dah, untuk orang-orang yang ikut live ni. Ni di antara murid jam 1 ni. Dia menasabah lah jam 1 betul. Kita umur 61, ialah jam 1 ke. Okay, tengok ni. Sembahyang Jumaat merupakan ikatan perpaduan melalui ibadat mingguan yang diwajibkan ke atas kaum muslimin saja. Solat Jumaat mempunyai 2 rakaat saja. Sembahyang Jumaat 2 rakaat tetapi diwajibkan tambahan 2 khutbah. Kepada makmum yang masbuk. Bukan mabuk. Bukan mabuk. Awak malah tukar tu. Bukan mabuk masbuk. Istilah. Mana? Tu atas tu. Ini. Yang masbuk menunaikan fardu Jumaat ketika imam dan makmum yang lain dengan yang sedang sembahyang. Jika makmum yang masbuk itu sempat rakaat bersama imam pada rakaat yang kedua serta mempunyai tamakninah, maka dia mendapat Jumaat. Dan dikehendaki ia tambah 1 rakaat lagi selepas salam imam dan disunatkan baca ayat hari. Contohnya mari lambat ni untuk sembahyang Jumaat. Okey, Salihin jadi imam Jumaat. Allahu Akbar. Dia rakaat kedua dah. Rakaat. Allahu Akbar. Saya mari dia rakaat dah, saya Allahu Akbar. Saya betul rakaat. Okey, saya dapat dah rakaat Jumaat ni. Dapat. Jadi saya hanya tambah 1 rakaat. Dan sunat saya baca kuat masa saya nak tambah 1 rakaat tu saya baca kuat. Walaupun siang Zuhur ni. Takut orang belakang ini sambung pula jadi khabar lagi nanti. Sebab banyak orang masuk. Sebab banyak orang. Tengok ni. Jika makmum yang masbuk sempat berjemaah ketika imamnya i'tidal atau ketika selepas i'tidal seperti sujud pada rakaat yang kedua dan sebagainya, maka luputlah Jumaatnya dan dikehendaki ia menyempurnakan sembahyang Zuhur dengan menambahkan 4 rakaat selepas salam imam dan bacaan Al-Fatihah serta ayat-ayat selepas Fatihah dengan perlahan. Pada gini, contoh saya mari Salihin duduk tahiyat akhir. Dia baca tahiyat akhir kan. Saya niat dia, nak niat Zuhur ke niat Jumaat? Niat Jumaat. Niat Jumaat. Saya kena niat saja ke sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat ikut imam. Saya pun duduk lah tahiyat akhir kan. Tadi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semangat terima kita dah. Okey, saya kena tambah berapa rakaat? 4 rakaat. Baca kuat ke baca slow? Yang pandai. Semua pandai ni sebenarnya, insya-Allah. Bagus tu. Senang je kan? Suka senang je. Baca slow macam ayat Zuhur macam biasa. Saat ni kalau saya dapat 1 rakaat bersama imam Jumaat, saya mayang macam Jumaat lah tambah segi. Baca kuat ke slow? Ni baca slow. Mana-mana makmum yang masbuk berimam kepada orang yang mendapat 1 rakaat bersama imam Jumaat, dia juga mendapat Jumaat jika ia sempat rakaat bersama imamnya pada rakaat yang kedua itu, dan dia dikehendaki tambah 1 rakaat lagi. Contoh kan, kita main lambat, kita ikut Tok Imam ni, kita dah rasa kan imam tu bersalah kan, kita ada orang belakang pula ikut kita dan rakaat serakaat kita, air kena tambah je lepas tu orang lain pula ikut je, kita tambah gitu. Panjang lah pakai asal. Kalau yang mari dak dah serakaat, berarti kita kena buat 4 rakaat. Gitu je mana nak bayar ni. Tiba-tiba datang seorang yang lain berimam pula kepadanya dan sempat rakaat bersamanya pada rakaat yang pertama, pada rakaat kedua, maka orang yang ketiga itu juga dapat Jumaat dan dikehendaki beliau menambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Begitulah hukum seterusnya
jika hal seperti itu berlaku sehingga waktu asar. Nampak tak? Ni ikut orang ni dapat serakaat, ni ikut orang ni lah dapat serakaat sampai ke asar. Yang hari akhir tadi Ha. bukan hari akhir. Ya. Cuma orang akhir. Ya. Masuk hari akhir tidak sebelah yang tapi niat asal. Niat Jumaat. Ya, niat Jumaat. Cuma pegakkan apa pada tu mayang macam zuhur. Gitu. Niat Jumaat, mayang zuhur. Gitu. Kepada makmum yang masbuk tidak sempat mengikut imam Jumaat dalam rakaat yang kedua, wajib ke atasnya berniat Jumaat. Ini sebut dah juga. Tetapi setengah ulama fiqh berpendapat bahawa harus pada boleh bagi makmum masbuk berniat Jumaat atau niat zuhur. Apa dah? Kali mari lambat dah dapati imam dah tahiyat akhir, dia boleh pilih nak niat mana. Nak niat mayang zuhur atau nak niat mayang Jumaat boleh. Jika tidak sempat rakaat bersama imam Jumaat pada rakaat yang kedua, ulama yang mengatakan wajib makmum masbuk berniat Jumaat itu hanya pada segi niat sahaja, tetapi pelaksanaan amalannya ialah sembahyang zuhur 4 rakaat. Habis itu. Okey. Ya. Mayang zuhur. Awak 4 rakaat. Tu khilaf deh. Ada ulama kata boleh pilih. Nak buat 4 ke kena mana nak niat zuhur pun boleh. Boleh buka soalan. Nanti soalan lagi. Jelas ada dah? Ustaz Salihin nak jawab soalan ya. Ataupun macam kata ada pilihan dah tu masih kalau kita memang dah sure memang dah betul-betul tahu niat zuhur lah tak apa dah. Tak apa boleh. Ya kan memang sure dah. Dah kita tengok imam tahiyat awal tahiyat akhir dah kan. Jadi boleh pilih. Dua pendapat ulama. Ada ulama kata niat Jumaat. Ada ulama kata boleh niat zuhur. Jadi boleh pilih niat zuhur, nanti tambah cepat. Baca slow ke kuat? Slow. Kalau kita dapat serakaat bersama imam Jumaat, baca kuat. Cuma hanya tambah 1 rakaat. Maknanya lebih baik. Sama je. Tak ada benda. Boleh berlaku. Tapi kalau molek pun niat Jumaat tapi tak ada masalah lain sebab diberi pilihan. Mana lebih kurang saja. Habis itu kita rujukan dia kata muniatu musalli, ta'limu as-salah, fiqh as-sunnah, fiqh ala mazhab arba'ah, furu' masail dan i'anatu talibin. Habis itu. Okey, dia bila faham dah nanti Salim nak tanya WhatsApp ni, nak tengok pandai ke tak. Kalau faham jawab soalan ni betul, berarti faham betul. InsyaAllah boleh jadi ustazah lagi. Bab masalah masbuk mafiq je lah jadi ustazah. Okey, saya nak tanya ni. Contoh saya nak buat semayang zuhur. Kalau jawab ni masbuk mafiq je, saya nak tahu tu je. Okey, saya dengan Salihin jadi tu imam. Kita biasa jawab. Ni contoh semayang zuhur kan. Allahu Akbar. Saya bagi salam. Saya Allahu Akbar. Kan zuhur kan masing-masing tu. Saya Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir waladhdallin amin. Allahu Akbar. Saya masbuk ke muafiq. Saya habis Fatihah kan. Betul kan? Saya muafiq. Okey, rakaat kedua pula. Salih. Rakaat kedua ni saya bayang ni dah rakaat kedua. Kedua tak payah angkat tangan lah. Kedua. Okey, Allahu Akbar rakaat kedua. Saya pun baca Fatihah kan. Dia baca saya baca lah rakaat kedua. Zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya masuk ke muafiq. Betul. Sebab saya habis Fatihah. Okey, betul kan? Rakaat ketiga pula ni. Allahu Akbar. Saya baca lalu dah ni. Bukan baca sunat ke senyap dah. Saya baca lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Allahu Akbar. Saya masuk ke muafiq. Masuk. Saya boleh rakaat lalu dah? Ya, mesti rakaat lalu. Nah, saya masuk rakaat ketiga. Rakaat keempat pula. Allahu Akbar. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Allahu Akbar. Masuk muafiq pula. Jadi zuhur tadi saya 3 rakaat muafiq, 1 rakaat masbuk. Masbuk saat ni tak payah tambah rakaat ni apa? Masbuk yang saat ni itu imam baca laju tu saya hanya dibenarkan untuk rukuk bersama imam, tinggalkan Fatihah. Okey, tu untuk mayang zuhur, mayang asar. Zuhur ke asar ni? Zuhur dengar. Ni untuk sembahyang maghrib lah.
Yang kali. Allahu Akbar. Saya Allahu Akbar. Saya masbuk muafiq. Sebab saya sama kan. Saya baca iftitah, imam baca iftitah. Imam baca surah, baca Fatihah atau imam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar tu kan. Betul, Maya Isyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Maghrib pula tadi ada. Dia sama je maghrib. Iyyaka na'budu wa Saya dengar iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, imam pun baca kuliah contoh. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la Panjang pula Pak Imam. Ya. wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la Ya Nabi hati surah. Lakum din amin. Lakum dinukum muju api dah. Kan ada kena api. Muju api tu imam baca kuliah. Okey, saya nak tanya. Saya dah habis tadi. Masuk ke muafiq saya? Okey, betul. Okey, kedua pula Pak Imam. Pak Imam Fatihah. Saya senyap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya senyap. Waladdallin. Waladdallin. Amin. Saya pun baru start kan? Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Okey, kedua kau. Habiskan Fatihah. Muncul betul. Buat apa? Sahabat saya diam dulu. Saya dengar Fatihah dia. Kan saya baca lagat lidah dah. Dah tu hak ni kan orang silap sikit betul tak? Jadi rakaat kedua imam baca pendek surah, saya kena habiskan juga sebab saya diam dulu. Okey. Rakaat ketiga pula. Sama-sama baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kena baca slow je nanti imam. Aku buat rakaat ketiga dah ni kita. Iya, kena budu. Allahu akbar. Saya masuk ke muafiq ni. Masbuk. Sebab saya baca lalu dah betul tak? Saya sepak dah berdiri sampai 30 saat. Dah bila tak sepak saya dikira masbuk. Jadi sembahyang maghrib sini saya 2 rakaat muafiq, 1 rakaat masbuk. Habis itu. Senang ke susah? Easy. Senang. Kalau faham sembahyang maghrib, isyak sama je gitu je. Sembahyang faham sembahyang zuhur, sembahyang asar sama. Jadi kan 2 semayang kan. Ada hak baca slow dengan baca kuat. Jadi gitu saja. Kesimpulannya mudah gini. Kalau semayang hak biasa baca kuat, contoh kali isyak subuh, kalau kita diam dulu, kita kena habiskan Fatihah. Kadang-kadang pun biar imam baca surah ke, imam nak baca surah ke, kita kena habiskan Fatihah. Jadi kalau mayang zuhur, maghrib, isyak, subuh, kita siap dulu kan. Yang dulu imam habis Fatihah baru kita start baca. Hak tu kena habiskan Fatihah. Kadang-kadang pun kena habiskan. Kalau mayang zuhur, asar, kita yang baca selalu tu, imam rakaat boleh teruskan rakaat. Dan contoh sekali, ulang kali tengok ni. Buat ngelah ni, tak ada ngelah. Okey, solat zuhur. Okey, imam ya. Allahu akbar. Saya mari lambat. Saya mari Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Saya masuk ke muafiq. Masuk betul. Saya rakaat pertama masuk Allahu akbar. Saya pokok lah. Ni apa? Rakaat kedua pula tak iman. Allahu akbar. Saya pun bangun Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin amin. Allahu akbar. Saya masuk ke muafiq. Saya habis Fatihah. Okey, betul. Rakaat ketiga pula tak iman. Saya. Rakaat ketiga saya pun Allahu akbar. Iyyaka na'budu. Allahu akbar. Masuk ke muafiq. Jangan teka masbuk pula saya rakaat ketiga sebab saya tidak sempat qada pertengahan. Imam laju kan. Jadi saya boleh rokok lalu dengan dia. Rakaat keempat pula. Sekali lagi rakaat keempat. Allahu akbar. Iyyaka na'budu. Allahu akbar. Saya ni. Masbuk ke muafiq ni. Masbuk. Bila imam rokok saya pun Allahu akbar. Jadi saya sembahyang zuhur tadi, berapa rakaat saya masbuk? 2 ke 3? 3 dah, tak tahu kan. Saya mari lambat dah masbuk dah kali. Yang kedua ya ala patang dalam ni. Ingat. Rakaat kedua kan saya muafiq, yang ketiga masbuk, yang keempat pun masbuk juga. Habis itu. Faham tak tu?
Boleh tengok semula secara ulangan kalau kurang je lah. Tengok dalam Facebook saya dah. Ni ada online. Ada benda panggil rakaman insya-Allah. Rakaman Kita buka soalan insya-Allah. 10 minit. Mana? Tak perlu ni untuk bacaan sahaja yang dimaaf tinggal. Kalau hak kena tambah tu kalau kita selisih ataupun tak sepak serakaat. Contoh hak kena tambah pula begini. Okey, tengok mula. Okey, Soleh. Okey, ni rakaat yang pertama. Okey. Allahu Akbar. Rakaat pertama kan. Ini macam dah saya mari lambat. Saya abang mari Allahu Akbar. Soleh rakaat Soleh. Ataupun Soleh tengah rakaat dah. Alhamdulillah. Soleh rakaat dah. Allahu Akbar. Rakaat. Allahu Akbar. Okey. Imam rakaat dah. Saya baru bagi. Saya Allahu Akbar. Saya rakaat. Salih Samia. Tak sempat. Ni macam mana? Selisih. Saya kena tambah satu rakaat ni. Ni kena tambah kan? Tambah se. Ya. Kalau saya dah kena tambah tak? Tak payah hingga saya dapat rakaat. Kalau saya selisih ataupun saya mari Soleh iktidal dah. Sami Allahu liman Saya mari saya tunggu iktidal dah. Sami Allahu liman hamidah. Saya kena tambah tak? Dia sempadan dia kat rokok je. Kalau lebih daripada rokok, saya mari Soleh tengah sujud. Saya kena tambah tak rakaat? Tambah. Dia sujud kan saya Allahu Akbar. Saya baca benda saya terus sujud sama dengan Soleh. Nanti Soleh beri salam saya tambah serakaat. Okey, habis itu. Senang ke susah Soleh? Senang. Senang saja. Very easy. Okey, siapa ada soalan lain? Rasa tak ada soalan lah. Mudah kan? Okey, ada soalan tak? Biar saya kat tangan ada soalan. Kita nak makan. Saat ni baru khabar dah ni. Gini, kalau tu imam lagi sujud, kan kita nak buat terus sujud, nanti tambahlah rakaat yang ketinggalan. Kalau imam dah buat 2 rakaat, kan kita tambah 2 kan kita. Kalau imam dah tahiyat akhir pula, macam ni kita nak buat? Terus duduk tahiyat akhir. Dia tahiyat. Lepas tu imam bagi salam tambah 3. Tambah 3, betul tak? Betul, tambah 3. Kalau mari imam buat 2 dah, kita baru dah 2. Tambah lagi 2. Kalau imam buat dah 2, tinggal se lagi. Kita baru mari. Kita dah se dengan imam. Kena tambah 2. Gitu saja. Ustaz kan rakaat akhir dah Ustaz macam sembahyang subuh ataupun isyak dah. 4 rakaat kan dah. Kita mari kita sambung tu rakaat akhir tu. Kita duduk. Duduk tahiyat akhir dah. Jadi kita dapat dah rakaat. Ada dah rakaat di situ. Ada kan? Sebab kita lepas rokok dah kita mari. Jadi imam dah tahiyat akhir, berarti kita tak ada sikit rakaat bersama dengan imam. Ya, tambah 4. Segi gini ni perhatikan. Ni paling ataupun bahaya juga. Imam kalau dia dah tahiyat akhir, dia dah habis kan, dia beri salam kan, kita baca tahiyat akhir juga, betul? Itu kena berhenti jangan teruskan tahiyat akhir kita. Pada contoh kan, imam tahiyat akhir kita mari kan, imam tahiyat akhir dah, kita baca tahiyat akhir. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sikit kita berhabis, kita pergi berhabis kok. Jangan. Bila imam beri salam, berhenti. Biar sekadar mana pun. Sebab tu bukan rakaat kita. Kita duduk hanya meraihkan imam. Bila imam beri salam, terus bangun, tambah berapa rakaat? Kita dapat berjemaah dah Ustaz. Dapat pada jemaah. Sebelum imam beri salam, kita dapat pada jemaah. Cuma kaifiat semayang tidak bukan mana tidak ada. Tahiyat akhir imam beri salam, kita kena buat 4. Sebab kita tidak sempat pun serakaat pun kata imam. Kalau kita sempat je rakaat kata imam, baru kita dapat rakaat. Jadi sempadan antara nak dapat rakaat dengan imam adalah masa rokok. Tu habis itu. Ada soalan. Ustaz Imam. Kita sedang dalam imam macam tak cukup satu rakaat. Tak cukup. Lepas tu Jadi kita kena tegur lah. Yalah, tapi maksudnya kita ikut imam kita ataupun tambah kemudian sendiri. Imam tak cukup rakaat. Lepas tu
Imam kalau kita khabar ke dia ke kan? Kita tak khabar, lepas tu kita nak ikut dia. Tak boleh ikut imam salah jadi batal sembahyang kita. Ingat tak imam tu salah, kita tak boleh ikut. Kalau imam salah dah ikut. Ya. Zaman Rasulullah gini berlaku kan. Rasulullah sembahyang Zuhur 2 rakaat. Lalu Zulyadain seorang sahabat. Nah, 2 rakaat Rasulullah salam. Lalu Rasulullah sahabat tanya Nabi Zulyadain, "Qasarta aw nasita ya Rasulullah?" Kamu kosor ke sembahyang atau kamu lupa? Rasulullah kata, aku tak lupa, aku tak kosor. Lalu Rasulullah sambung 2 rakaat lagi. Tambah boleh gitu. Kita apa pergi salat, baru 2. Boleh bangun balik, sambung sahaja 2 rakaat. Niat masuk boleh bayar. Mana Allahu Akbar, niat kita sambung saja, tak perlu niat dari awal. Niat untuk sambung saja sembahyang. Jadi makmum ni pula kalau masalah begitu, contoh sebenarnya kalau dalam fiqh ni, kalau kita tampak imam salah, dia nak tegur lah. Orang puan nak tegur kan? Tepuk ini lah. Tepuk. Orang lelaki sebut Subhanallah. Nah, jadi imam dia tahulah kesalahan dia. Atau kalau imam ditambah rakaat pula macam ni. Nah, kita pak dah, kita duduk tahiyat akhir dah, imam bangun lagi. Kita sebut subhanallah, dia tak era apa. Hak gini ulama kata sunat kita tunggu. Jangan kita bangun kau ni. Kalau kita berdiri juga ikut imam, batal sembahyang kita. Sebab kita tahu dah imam dah lebih. Imam tak batal dah. Sebab imam bila dia ragu, part ke 3, dia kena ambil 3 betul. Kata imam pun dia buatlah apa hak dia yakin, dia tambah serakaat lagi, kita hanya sunat tunggu dah. Tunggu duduk di tahiyat akhir. Imam beri salam, kita pun terus beri salam. Ni tanya, ni kalau makmum pula dia tukar, padahal masa tu kan 3 rakaat kan. Imam tinggi dah, dia tanya akhir lalu nak buat benda. Nak buat benda. Imam diri, dia kena tanya akhir. Dah kata cukup dah rakaat je. Yang tanya akhir tu tak cukup, imam tu cukup. Betul kan dia nak buat? Saya berarti nak buat kan. Dia kena ikut imam. Nak buat kan imam pak makmum 3 kan. Dia kena ikut imam lah tadi kan. Kadang-kadang kau imam kan, mana boleh imam diri kita nak duduk itu kena berdiri lah. Dia ingat dia pak dah, padahal baru 3. Dia kena tambah rasa lagi. Dia kena tambah kan. Tambah. Susah buat soalan. Tu Ustaz Zahar kata, kalau budak aku takut nak jawab. Soalan you pelik-pelik Ustaz Zahar. Ada kat video Ustaz Zahar. Padahal kata kalau budak aku takut. Soalan ingat dah Ustaz Zahar. Mayat tak ada graviti ingat dah. Macam ada soalan ni lagi sudah ada kita dalam filah dah. Kita memang niat nak jabat takbir atau nama takbir. Tapi bila kita sampai kat masjid tu, kita imam mau berjemaah biasa, kita dah maknanya nak buat jabat takbir pula. Maknanya waktu zuhur contoh. Waktu zuhur. Dah sampai masjid tu tinggal 1 rakaat lagi. Tapi kita macam-macam cara kita masuk. Nak semayang jamak ke nak kosor ni? Jamak dan kosor. Jamak dan kosor. Tapi tiba-tiba sampai kat masjid tu, masuk tinggal waktu tengok zuhur. Rakaat yang terakhir tu lah. Imam tinggal rakaat terakhir dah. Kita nak ikut imam tu. Macam mana? Kalau kita nak ikut imam yang semayang tamam, kita wajib semayang tamam. Kita kalau ikut contoh kan, kita nak buat jamak takdim, kita singgah masjid. Masjid tu baru orang tengah semayang tu. Jadi kita nak ikut imam tu. Kita boleh dah buat kosor. Tak boleh. Walaupun imam tu tinggal serakaat lagi, kita wajib kena buat 4 tau. Kita kena mayang macam orang situ. Kalau nak buat kosor, tak boleh ikut imam tu. Buat suku. Buat suku boleh. Kalau waktu asal pula boleh juga dijamak. Jamak asal. Boleh gini. Niat jamak. Betul. Masa mayang gini, cara dia sangat mudah nak cerita. Mayang zuhur macam biasa tu, ikut ke imam tu. Dan dalam semayang niat saja. Aku nak semayang asar dalam waktu zuhur. Pas mayang kata imam tu, terus lalu mayang zuhur. Mayang asar. Nak buat 2 pun boleh, nak buat 4 pun boleh. Gitu saja. Untuk mayang Jumaat gitu kot orang lelaki. Contoh hari Jumaat kan, ni hari Jumaat ni. Dia buat semayang Jumaat, mayang Jumaat tu orang-orang ramai. Dalam mayang Jumaat niat je, aku nak mayang asar dalam waktu zuhur ni.
Senang je tu. Faham tak Imam beri salam, terus mayang asar. Nak buat 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh. Apa dah? Gitu saja, senang je. Jamak takbir syarat dia mesti niat dalam semayang. Ada orang ajar masa takbir kan, itu susah sikit. Boleh juga saja aku semayang zuhur dan jamak takdim dengan asar panjang. Kawan ni dah payah nak niat dah kan. Niat saja semayang zuhur macam biasa. Allahu Akbar. Kalau nak buat qasar, tambah qasar. Saja aku semayang fardu zuhur qasar. Tu saja. Ataupun saja aku semayang zuhur 2 rakaat. Mayang macam biasa. Dalam semayang saja niat aku nak mayang asar dalam waktu zuhur. Pas mayang zuhur 2 rakaat, terus mayang asar. Itu saja. Dalam asar dia kena niat benda tak? Tak ada. Tak ada benda. Mayang asar macam mayang di rumah. Itu saja. Cuma kalau nak buat qasar, niat saja aku semayang fardu asar qasar. Itu saja. Tak ada benda-benda lah dalam mayang. Ingat? Itu jamak takhir. Jamak takhir lagi mudah. Gana jamak takhir. Masuk waktu zuhur, niat saja. Tak payah buat benda-benda. Duduk atas pah pun duduklah atas pah tu, duduk je. Tak ada ambil air mayang, tak ada ngadap kiblat. Niat je aku nak mayang zuhur dalam waktu asar. Bila masuk asar, mayang macam biasa. Tak payah niat benda-benda dah. Kalau nak buat qasar je niat mayang 2 rakaat, zuhur 2, asar 2. Boleh tak nak zuhur dulu pun boleh, nak buat asar dulu pun boleh. Ya khilaf. Ada ulama kata buat zuhur dulu sebab ikut turutan. Ada ulama kata dah asar dulu sebab tu waktu asar. Kena raki tu rumah jadi boleh pilih. Tu khilaf antara Ibn Hajar dan Syarabli. Senang je dah, apa dah? Senang sangat. Easy saja. Maksudnya melainkan kalau sambil tadi mesti ikut imam setempat lah. Kalau nak ikut imam setempat kena buat 4 rakaat macam kita orang situ. Kalau nak buat qasar tak boleh ikut dia. Dia kena kita dengan sama-sama kita tak apa. Gitulah. Habis itu. Saya ada soalan kan? Okey, jadi sekadar itulah pada hari ini. Alhamdulillah, kita sekali lagi terima kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala berikan masa dan kesihatan yang kita kepada kita pada hari ini sehingga dapat sama-sama kita habiskan kitab Masalah Muwafiq dan Masbuk oleh Syekh Hasan bin Ahmad. Ya, bukan tak sampai 1 hari dah, berapa jam je tadi. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah nanti kalau ada masa kita pergi ziarah kurang kitab ni, kita ambil sanad dia. Jadi berkat insya-Allah. Kita boleh saya bawa orang pula berkat tu dan kita boleh amallah apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi saya sepatutnya saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah sikit ingat dah. Dah belajar ingat tak? Tak ingat, tak apalah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Amin. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك علمتنا وارزقنا إلى آمين. عافنا طرفة عين. آمين. وعافنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.